dan dikeluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Dan pada tasyahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk iftirashi, iaitu duduk di atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya, tegakkan kaki kanan. Boleh ya? Boleh beza tak? Kalau duduk iftirash macam itulah. Dan juga duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Dua-dua ni sunat. Kadang-kadang orang yang tak boleh duduk tawarruk, duduk saja iftirash. Dua-duanya dapat sunat. Oh tu tak buat tu, tak duduk tawarruk lah. Tak ada sunat. Pada dua-dua tu sunat. Kalau kita nak perincikannya. Jadi persoalan sunat ini kita perlu jelas supaya jangan sampai yang sunat kita wajibkan. Dan setengahnya sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar pada lutut kanan dan dihantarkan jari kiri atas paha kiri. Berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya kepada kedua tasyahud. Sempadan lah. Kalau sini ke sikit, jangan sampai pegang kepala lutut pula. Dan kaifiatnya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari dan dilepaskan telunjuk dan ditaruh ibu tangan di sisi telunjuk. Dan sunat mengangkatkan telunjuk tatkala menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata illa itu angkat. Dan makruh menggerak-gerakkan dia. Kalau yang gerak-gerakkan itu bagi mazhab kita Syafi'i makruh. Bagi mazhab lain tak ada masalah. Ini soal furuk, kita jangan banyak pertikaian. Yang penting kita pegang kita punya mazhab. Angkat satu kali saja, sampai baca habis. Lepas tu barulah kita tutup. Dah habis bacaan semua, barulah kita tutup. Ini mesti macam ni. Macam ni, macam-macam cara. Jadi isu juga sebab benda ni nampak kadang-kadang kan. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya, dan tadabbur, yakni mengira qiraahnya akan zikirnya, sunat juga. Tilik pada tempat sujud, itu mazhab kita ni. Semua sunat berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau kita tengok Imam Hanafi, mereka tak tilik pada tempat sujud, mereka pandang pada kaki. Bila rukuk dia pandang kaki. Kadang-kadang orang tabligh yang terkesan dengan mazhab Hanafi, dia rukuk tengok kaki, dia tak pandang tempat sujud. Jadi pandang tempat sujud itu Syafi'i. Itu tempat pandang itu tak ada masalah. Yang penting rukuk betul, menghadap kiblat, itu pun dah cukup. Yang wajibnya itu, yang lain itu semua sunat lah. Pandang kaki ke, pandang tempat sujud ke. Baik. Kekal tilik dia tu, tak beralih lah makna dia. Itu menzahirkan khusyuk. Itu khusyuk tu zahir lah. Khusyuk tu bukan hati. Khusyuk tu yang luar ni, kekal tilik dia. Tak banyak pergerakan yang tak perlu. Baik. Dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin dan selesai hati daripada membimbangkan akan pekerjaan sama ada dunia atau akhirat. Sunat. Bermula daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maksudnya Allah lah yang paling penting sekali. Yang lain itu semua tak penting. Itu maksudnya. Dan demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kena dilatih dengan tasawuf. Dilatih dengan tasawuf dan juga wirid-wirid tariqat yang diambil akhlaknya.
Iaitu apa dia? Tuhan yang ia sembah dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah Subhanahu wa taala tatkala rukuknya dan sujudnya, dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim, mengagungkan. Ta'zim itu mengagungkan. Ta'zim bagi Allah taala dan menyucikan Allah tatkala takbirnya ketika takbiratul ihram, dan juga takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun pada satu rukun, itu takbir intiqalat sunat. Cuma takbiratul ihram itu yang wajib. Dan tasbihnya, subhanallah, yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu tasbih. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada apa yang ada ia padanya, dan daripada memikirkan dunia dan akan keinginan hawa nafsunya, dan berkhabar-khabar hati, tetapi adalah cita itu di dalam sembahyangnya disimpankan atas mendirikan haknya, mendirikan hak sembahyang. Itu memikirkan akan dunia, keinginan hawa nafsu, dan berkhabar-khabar hati, cerita-cerita lintasan-lintasan hati. Ini yang selalu hendaklah kita buang dengan cara menghadirkan Allah, menghadirkan kebesaran Allah dalam hati. Seperti barang yang disuruh Allah kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya orang yang tiada khusyuk dan khuduk hatinya. Khusyuk itu tidak bergerak kepada yang tidak perlu, khuduk itu keadaan hatinya. Khusyuk itu yang zahir, khuduk itu yang dalam, yang batin. Merendah hatinya serta Allah. Khuduk itu merendahkan. Itu dalam 6 prinsip pun ada. Solat dengan khusyuk dan khuduk. Itu zahir dan batin. Solat dengan zahir, solat dengan batin. Serta Allah Subhanahu wa taala tiada memberi manfaat dan tiada faedah, tetapi mudaratnya dan siksanya terlebih hampir kepadanya. Kenapa? Kerana sembahyang tambat hatinya orang yang tiada khusyuk dan khuduk. Jadi kalau tidak khusyuk, tidak berlaku khusyuk dan tak berlaku khuduk, maka itu mendatangkan mudarat pula. Baik. Namun kita gunakan kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama. Ya, kita buat-buatlah khusyuk dulu, kan? Buat-buat khusyuk dulu, buat-buat khuduk dulu, buat-buat dulu. Rekalah bid'ah. Lama-lama dengan tujuan supaya akan datang dapat yang khusyuk yang sejati dan khuduk yang sejati. Seperti baca Quran lah, ya. Kalau tak boleh nangis, buatlah nangis dulu, Nabi kata. Jangan kalau macam ni, kalau tak khusyuk mudarat, kalau mudarat baik tak payah sembahyang. Ini lepat. Ini lepat mazhab. Kita bukan tu, ya. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Itu sudah melampaui batas. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada siksa, iaitu terlebih hampir. Dan lagi disebut pada hadis, inilah yang menyebabkan kita istighfar ni. Lepas sembahyang kita tak hadir dalam sembahyang, itu sebablah kita dalam sembahyang istighfar. Sebab inilah dosa yang berlaku dalam sembahyang, ya. Dan lagi disebut pada hadis, tiada bagi hamba daripada sembahyang yang melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang ada hadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Kun ma'allah, bersama dengan Allah. Hadir hati beserta Tuhan itu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya orang yang sembahyang sembahyang ia, maka tiada di surat ditulis baginya daripada sembahyang sudusnya. 1/6 dia sembahyang, tidak, ya.
Pada semayang tu memang totally semayang, 100% semayang. Solat tu 100% solat, bukannya 1/6. Dan tiada usyur, bukannya 1/10 sahaja. Qadar hadir. Kadang-kadang kita hadir khusyuk sekejap, lepas tu dah melayang-layang, merewang-rewang lah, tak tahu entah ke mana kan. Sekejap tu boleh, tu 1/6 ataupun 1/10. Jadi kita nak tingkatkan tu. Mula-mula memanglah kanak-kanak lagi 1/10. Lepas tu dah belajar ilmu, pergi mengaji dan sebagainya, naik 2/10. Belajar lagi ilmu lagi, pergi berzikir lagi, bertasawuf, bertarekat lagi, naik lagi 4, 5, 6 sampailah 10/10. Macam tu, berperingkat-peringkat ya. Jangan tinggal. Yakni bahawasanya yang disunat baginya daripada qadar yang ada padanya hadir hati serta Allah, dan kadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan kadar lalai dan jaganya. Bagi orang yang hadir, iaitu khasyik, itu orang yang khusyuk tadi, pada sekalian sembahyangnya disurat baginya sekalian pahalanya, dapat semua pahala lah. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang itu tiada disurat baginya sesuatu. Tiada disurat baginya sesuatu, tak dapat pahala. Lalai. Tapi tak disebut sini pada dosa pula. Jangan kata macam tu, nanti terguris hati orang yang dengar. Lalai sembahyang, pahala tak dapat. Kalau pahala sembahyang dapat pahala, tak sembahyang berdosa. Itu bukan cara kita berdakwah. Atau dosa pahala kena buka ilmu usul fiqh lah. Kan? Bagi tahu dia tak dapat apa. Kita nak sembahyang tak dapat pahala. Dan pahala yang dimaksudkan di sini ialah terangkatnya hijab antara kita dengan Allah. Jadi kalau tidak berpahala itu, masih ada hijab kita dengan Allah. Lalailah kita. Maka ijtihad olehmu, hai orang yang berkehendak akan lazat munajat akan Tuhannya, mudah-mudahan dikasihan Allah Ta'ala akan kamu. Maka ijtihad olehmu maknanya apa? Kamu hendaklah kamu mujahadah, menuntut ilmu, datang majlis ilmu, berguru dan sebagainya. Itu maksud ijtihad itu. Bukannya ijtihad ni kita jadi mujtahid. Dia Wahabi semua mujtahid. Ini tak boleh. Kita mujahadah, bukannya mujtahid. Kerana istilah mujtahid ni adalah istilah yang sepatutnya diguna pakai oleh orang yang layak. Orang tak layak tidak boleh. Contohnya imam mujtahid, imam empat mazhab ni, sekurang-kurangnya mereka ni menghafaz 100,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad dan matan. Tak jumpa lagi orang macam ni dalam dunia sekarang. Imam Syafi'i hafaz lebih daripada 100,000 hadis sanad dan matan. Imam Malik demikian juga. Imam Ahmad 1,000,000 hadis sanad dan matan, 1,000,000 Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, Imamul Muslimin, lagilah. Jadi golongan macam ni dah tak wujud lagi sekarang. Kita boleh nisbahkan kepada kita ni usaha saya. Kalau ijtihad ini berat, orang yang layak. Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati, dan ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah, cari jalan, ya. Dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang. Ini bagi orang yang sudah tahu maksud dalam bahasa Arab, dah boleh terjemah dalam bahasa ibunda dia. Setiap kalimah dalam bahasa Arab yang diucapkan dalam solat tersebut. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya dalam bilhad.
maka bahawasanya tiada dapat tadabbur dengan bersegera. Kerana bersegera itu menjurus ke arah gopoh, dan gopoh ini adalah sifat-sifat syaitaniah. Syaitan tu dia gopoh, iblis ni dia gopoh. Tak fikir dulu, tak timbang tara dulu, tak bertanya dulu pada yang arif. Dia terus saja menghukum, oh dia aku lebih baik daripada dia. Ini gopoh lah. Jadi tak boleh tadabbur kalau macam tu. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah. Dan jangan engkau pakukkan, yakni patuk seperti pakuk ayam. Maka tiada sah sembahyang kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Ini mazhab kita Syafi'i. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya, kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk dalam sembahyangnya itu ialah yang dinamakan orang yang mencuri, seperti barang yang disebut pada hadis. Kalau kita tengok dekat Indonesia tu ada solat sunat yang dikerjakan secara patuk ayam tu, itulah isu dia. Kita mazhab Syafi'i kita tak sampai tahap macam tu. Sampai Al-Fatihah pun ringkas. Tahiyat akhir langsung tak ada. Duduk je Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah pun tak ada tajwid. Waladdallin. Habis. Jadi jangan tiru ya. Kadang-kadang orang yang ikut nafsu kadang-kadang ya. Itu masalah dia. Cari imam yang paling laju sekali. Nafsu lah ya. Dan datang pada hadis bahawasanya orang yang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurna, ia akan rukunnya. Keluarlah sembahyangnya putih seolah-olah ya. Putih bercahaya-cahaya, dan berkata ia hal keadaan orang yang sempurna akan rukun. Telah memelihara akan dikau Allah seperti barang yang engkau peliharakan kami, kata solat itu. Orang yang tiada menyempurna akan solatnya, sembahyangnya, keluarlah sembahyangnya itu hitam lagi kelam, dan berkata ia telah mensia-sia akan dikau Allah. Allah telah sia-siakan kau seperti barang yang mensia-siakan akan kami. Kamu telah mensia-siakan kami, kami itu solat, maka Allah akan sia-siakan kamu. Kemudian digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk, maka dipukul dengan dia akan mukanya. Kita dia berapa kali kita pukul lah tak tahu kan. Tapi jangan tinggal lah tu. Kalau tak apalah kena pukul. Mudah-mudahan dengan pukulan itu menginsafkan kita. Dan lagi disebut pada hadis, sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhusyukkan dia dan mengkhudu'kan dia. Dan tatkala melihat Nabi SAW akan seorang lelaki bermain-main dengan janggutnya di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusyuk hati lelaki itu, akan nescaya khusyuk segala anggotanya. Khusyuknya anggota tadi adalah datang daripada hati yang khudu'. Maka menyatakan Nabi SAW bahawa khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Jadi Syed Fatani dia ambil istilah khusyuk hati ni, dan khusyuk hati ni untuk dibawa dalam ilmu fiqh. Kerana khusyuk hati ni nama ilmu tasawuf. Ni kitab fiqh. Tapi bijaksananya Syed Fatani ni membawa ilmu tasawuf dalam perbahasan fiqh. Tapi kalau tak jumpa khusyuk dalam istilah tasawuf, tak jumpa khusyuk hati. Yang kita jumpa dalam istilah tasawuf ialah hati yang bersih, tazkiyatun nafs, bersih hati dia daripada qadurat, dari kotoran-kotoran, sifat-sifat terpuji.
dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan ditajalikan dengan tajali af'al, asma, dan juga sifat. Tajalli itu hasil daripada mujahadah dalam tasawuf, dan adalah salafus soleh, salaf yang soleh-soleh, itu salafus soleh, sehingga khusyuk pada sembahyangnya dan menghingga-hingga sampai peringkatlah, sehingga sampai peringkat khusyuk pada sembahyangnya dan menghingga-hinggakan dia sehingga-hingganya, hingga sampai peringkat adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung hinggap di atasnya, nescaya akan pagar dan sesuatu jamat. Saya seperti burung yang hinggap atas pagar ataupun sesuatu yang jamat. Jamat ini benda yang seperti tunggul kayu, benda yang tidak hidup. Tunggul kayu, batu, itu jamat dia. Ya? Dalam istilah bahasa Arab, burung yang hinggap di situ, kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya. Itu ahwal akhlaknya salafus soleh, golongan yang hidup selepas 300 tahun sebelum 300 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam mazhab kita, ya, itu semua mereka duduk dalam lingkungan zaman salafus soleh. Jadi kita yang mengikut mereka, kita jadi salafi. Jadi salafi, kita semua salafi. Orang yang ikut Imam Syafi'i, kita jadi salafi. Istilahnya begitu, ya. Dan orang yang ikut, orang yang salafus soleh ini sudah tentu mereka ni mengikut akan tabi'i, ya, sahabat dan Rasulullah. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagi ahlinya dan anaknya. Apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang nyata kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan hingar-bingar, maka aku bahawasanya tiada tahu ia dengan dia. Setengah di kepala para salafus soleh itu kalau bising-bising budak-budak main ke, ada orang karaoke dekat sebelah tu, kita dengar. Kita gerak telinga kita dengar kan. Ya. Ini hal keadaan mereka, tenggelam dalam solat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu disebutkan dalam kisah, ini bukan salafus soleh tapi ulama mutaakhir, ya. Syekh As-Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu taala, pengasas tarekat Idrisiyah, Sanusiyah, Ahmadiyah, ya. Satu hari dia jadi imam, dia solat bersama-sama dengan murid. Solat, tengah-tengah solat itu solat zuhur, tengah-tengah solat itu tiba-tiba bumbung jatuh. Ya, bumbung tak macam mana, ya, mungkin kontraktor makan rasuah tu, ya, dia tak sikit je paku, tak cukup paku, jatuh. Betul kamu anak murid jauh lagi. Imam Ahmad bin Idris tengok jadi imam solat, dia bagi salam, tengok mana anak murid betul tu ada bumbung jatuh. Datang berlagi anak murid dia, tahu tak tahu ke ada bumbung jatuh? Subhanallah, kamu boleh dengar waktu kamu solat? Ajaib. Aku tak dengar. Kamu boleh dengar waktu kamu solat? Heran guru dia. Ini baki salafus soleh, pada yang hidup pada sekitar tahun 1200 akhir zaman lah.
Dan ada setengahnya, dan ada setengah salafus soleh itu daripada sahabat radhiyallahu anhum, sembahyang ia dalam kebun pohon tamar baginya, kebun dialah, maka terbang burung daripada satu pohon ke satu pohon dengan satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya, maka melalaikan ia daripadanya sembahyang. Maka tatkala diketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka dijadikan kebunnya sekaliannya sabilillah, infak terus kebunnya ke jalan Allah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Ini kisah yang sangat masyhur. Demikian lagi kelakuan salafus soleh, sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran qadar sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah dan qadar pada Rasulnya. Itu disebabkan sifat dia mengetahui dia lalai. Kita tak tahu kita lalai kalau tak ada orang tegur, kan? Jadi dalam ilmu tasawuf kita diajar supaya kita mengetahui bila kita lupa Allah, bila kita ingat Allah. Kalau dah lupa, cepat-cepat ingat. Wadhkur rabbaka idza nasit. Hendaklah kamu ingat Tuhan kamu bila kamu lupakan dia. Kerana kalau lupa pun penting. Kalau tak lupa, macam mana kita nak ingat? Jadi Allah jadikan kita lupa supaya kita dapat ingat. Baik. Jadi lupa itu ada positif dia, ada negatif dia. Bukan lupa tu negatif semua, tidak, ya? Ada benda yang kita kena lupakan. Seperti kebaikan-kebaikan kita yang lalu, lupakanlah, ya, tak usahlah kita cerita cananglah ke dunia, up status sebagainya. Itu rugi, ya. Wallahu a'lam. Setakat tu untuk kitab Munyatul Musalli, tulis tarikh akan datang kebesaran dan ketinggian sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillah. Seterusnya kita gunakan kitab Penawar Bagi Hati bagi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Terakhir kita dah sampai di halaman ada 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi madadihi amin ya rabbal alamin. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Sudah qalbu bukan arti jantung, tapi tak apa, kita boleh terima di tafsiran ataupun rujukan kajian ulama terdahulu. Nanti kita akan jumpa perbahasannya. Dan padanya 10 bab yang mengandungi akan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahawasanya qalbu itu ada baginya 2 makna. Yang pertama qalbu jasmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Sebab apa dia cuba bagi jelaskan tentang zat ataupun bentuk sifat ni. Nanti dalam proses untuk zikrullah nanti
guru ni dia akan sentuh ni. Dia akan sentuh sini untuk adalah dia punya doa dia nanti kita jumpa. Yang kedua, qalbu rohani, iaitu sesuatu yang halus yang mengetahui dan mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Sesuatu yang halus yang mengetahui dan mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Qalbu rohani. Beda jasmani dengan rohani. Dan ia hakikat manusia. Qalbu rohani inilah hakikatnya manusia. Sifat dia apa? Mengetahui dan mengenal. Hakikat kita ni, kita tahu Allah tu kan. Allah tu Tuhan kita. Dan kita, bukan sekadar tahu, dan kita mengenal dengan sempurna. Itu sifat asal kita. Dan ia juga dihadapkan kepadanya perkataan dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Qalbu rohani tadi. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbu jasmani, ada ta'alluq. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Kadang-kadang akal tak boleh terima, kerana persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arad dan jisim, benda yang didatangkan dan benda yang sudah sedia dijadikan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas umpamanya. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikehendakinya makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, di qalbu itu makna yang kedua ni lah, iaitu qalbu rohani. Ya. Sifat dia makrifat, ada makrifat, ada mahabbah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kenal, ada cinta, ada kenal Allah, ada cinta Allah. Man Allah qulir ruhu min amri rabbi, bersabda olehmu hai Rasulullah, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Kita tak boleh masuk campur. Kita hanya tahu ta'rif dan juga asal dia, urusan dia daripada A sampai Z. Ini urusan Allah SWT. Pendeknya qalbu dan ruh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna juga menurut kajian Al-Mandili, pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qalbu, ruh dan nafas disatukan makna dia. Disatukan maknanya. Itu sebab apa ni, ada guru yang menjadikan nafas itu sebagai landasan untuk berzikir. Landasan. Nak jalan ni kena ada landasan lah. Jadi nafas itu landasan untuk berzikir. Tarik nafas ni turun naik tak putus kan. Kalau putus khalas. Tarik tu ada zikir dia, turun zikir dia. Tarik turun zikir. Tarik zikir, turun zikir. Tarik. Ini dijadikan oleh seorang guru yang mursyid itu untuk mendidik dirinya dan juga muridnya. Zikir dengan menggunakan turun naik nafas. Tak salah. Kerana ia kaedah saja. Yang penting berzikir. Tapi bukan itu semata-matanya. Bukan semata-matanya itu sebagaimana yang diperkenalkan oleh seorang guru. Tak ada zikir lain tak ada. Nafas saja ada. Tak ada juga. Ya. Jadi orang yang kadang-kadang orang yang fana itu mereka tidak bernafas lagi. Ya. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takbur, riya
akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar, merendah diri kerana beberapa perkara. Jadi lazimkan olehmu tu akan memelihara. Maknanya apa? Cari jalan, usaha cari orang yang tahu selok-beloknya, mursyidnya dan sebagainya. Itu tugas kita. Dan kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah taala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantungmu, dalam hati kamu. Baik, kita baca nota kaki di bawah itu sebagai tambahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh kaum Yahudi tentang roh kerana hendak mengujinya, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ini mendedahkan kebodohan mereka bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah jualah yang mengetahui akan hakikat roh itu, sedang manusia hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan, itu pun tentang benda-benda yang dapat dilihat, atau yang dapat didengar, atau yang dapat dipegang, atau yang dapat dikecap rasanya, atau yang dapat dicium baunya. Sekadar itu saja boleh manusia mengetahuinya. Adapun roh itu tidak ada sifat-sifat tersebut. Nak rasa tak boleh, cium bau tak boleh, nak dengar pun tak boleh. Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah taala pada jantung kita akan kejahatan. Yang kedua, itu yang pertama, kerana ada dalil, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui sentiasa. Ya'lamu, bila kata ya'lamu, Allah Taala sentiasa mengetahui. Kena pula dengan sifat sifat dua tadi, kaunuhu aliman. Yang kedua, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu zahir, dan hanya saja menilai ia akan segala qulub, hati jantung kamu. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jantung itu tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor berlumuran dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Bahkan sayugia bagi yang berakal membersihkan jantungnya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan akan menghiasi mukanya. Membersihkan hati itu sebagaimana ya Rasulullah SAW dibersihkan, dibelah dadanya, dibersihkan. Itu menunjukkan sebagai satu isyarat apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Bukannya kita juga kena belah, tidak. Isyarat yang Allah Ta'ala nak mendidik, nak mengajar manusia ni, menyucikan, kemudian mengisi. Bukan cuci-cuci je tapi tak isi. Dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan hikmat. Allah zahirkan tu semua untuk jadi pengajaran ataupun ibrah kepada kita. Dicuci dengan apa? Dengan air zam-zam. Disebah kepada cuci dengan zikrullah. Dengan zam-zam itu merujuk kepada bersihnya, kerana ia sebaik-baik air. Air ni ada kategori dia. Kalau kita baca, kalau kita lihat di syurga ada air telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Seorang orang katakan bahawa air zam-zam itu lebih baik daripada telaga Kautsar. Sebab apa? Kalau air telaga Kautsar lebih baik daripada air zam-zam, dah tentu air telaga Kautsar itu akan dibawa untuk membersihkan jantung Rasulullah, hati Rasulullah SAW.
Jadi setengah ulama mengatakan bahawa, terutama Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitab Zakhairul Muhammadiyah disebut air Zam-Zam lebih baik daripada telaga Kausar, kerana ia dipilih, diambil untuk menyucikan batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ulama mengatakan air yang paling baik, yang paling bagus ialah air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika mana Rasulullah ambil wudu. Pada ketika itu ada 1,500 orang sahabat mengadu tak cukup air. Rasulullah SAW pun ambil, ada bekas air dia, inak, ataupun satu, dia ada dua, Rasulullah ada dua bekas air, satu inak, satu lagi saya tak ingat apa nama dia. Dia celup. Rasulullah ni dia wudu, dia celup, bukannya tuang, dia celup. Jadi ditanya, Rasulullah celup dia, maka letakkan tangan dia, maka keluar air celah. Lalu berwuduklah 1,500 orang. Apabila ditanya, kami pada ketika itu 1,500 orang, tapi kalau ada 100,000 pun cukup air itu. Ini adalah air yang paling bagus sekali, yang keluar daripada jari Nabi SAW. Air ini lebih baik daripada telaga Kausar, lebih baik daripada air Zam-Zam. Sebab apa Allah Ta'ala keluarkan air daripada celah jari Nabi? Bukan sebab nak ambil wudu, sebab nak menzahirkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Musa alaihi salam dikurniakan mukjizat mengetuk tongkatnya pada batu dan pancut air, 12 mata air. Fa fajarat minhu 11 ainah, ketuk keluar air. Jadi perkara ini lazim berlaku, memang kebiasaan air keluar daripada celah-celah batu. Kalau tak percaya, kita tengok panjat air terjun. Ini benda yang berlaku, biasa berlaku, air keluar dari celah-celah batu. Tapi Rasulullah ni air keluar dari celah-celah kulit, darah, tulang baginda, daging baginda SAW. Ini lebih menghairankan dan tak pernah terjadi. Dan nak menzahirkan kedudukan Nabi SAW kalau nak dibandingkan dengan Nabi Musa AS. Sebab kena buat perbandingan. Sebab apa? Golongan Yahudi, Nasrani, mereka yang mengagungkan Nabi Musa AS, dan mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menzahirkan kejadian ini untuk menjelaskan kepada mereka kemuliaan Rasulullah tanpa menjatuhkan kehebatan dan keutamaan Nabi Musa AS. Baik. Terus. Bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu pula mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, mestaya baik segala anggota, dan apabila jahat ia, mestaya jahat segala anggota. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jasadil mudghatan idza salahat jasadul kullu, wa idza fasadat jasadul kullu, ala wahyil qalbi. Artinya bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging, apabila baiknya mestaya baik oleh tubuh itu semuanya, dan apabila binasa ia mestaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Diriwayatkan oleh Syekh dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jaga-jaga dan iaitu jantung, dan apabila adalah baik jantung itu, sebab bagi baik segala anggota mestaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan ma'rifat dan tawakal dan meridha
dan pengetahuan, maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Yang kedua, bahawasanya jangka ini tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan, dan lagi jangka itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru dan ia kepada kebajikan, dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Maka sabu jahiliyah bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar, sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran, dan kesudahan yang kufur. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekian yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Maka adalah takwa itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya. Wal'auzubillah. Wal'iyadzubillah. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara, yang 10 bab sahaja, kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Yang pertama, sangat loba dan atas makanan. Yang kedua, sangat loba atas perkata-kata. Yang ketiga, marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kikir dan kasih akan harta. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Yang ketujuh, kasih akan dunia. Yang ke-8, membesarkan diri. Yang ke-9, ujub. Yang ke-10, riak. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Mustahil adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat, kerana firman Allah Ta'ala, Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membereskannya, artinya membersihkan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Surah Asy-Syam ayat 9. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dari Abi Malik Asy-Sya'ri radhiyallahu anhu. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih dia akan dia. Maka membersihkan itu setengah daripada iman, seperti menghiasinya itu setengah daripada iman, dan menghimpunkan keduanya iman yang sempurna. Allah. Jadi bila disebutkan membersihkan kalbu ataupun jantung hati itu, inilah yang menjadi permasalahannya. Bagaimanakah timbul permasalahan? Bagaimanakah caranya? Itu mesti kita akan tertanya-tanya. Ulama suruh bersihkan, pendakwah datang pun suruh bersihkan, siapa datang pun suruh, guru pun suruh kita bersihkan hati. Masalahnya macam mana caranya? Itu caranya nanti kita akan jumpa caranya mengikut tertib-tertib dan juga kaedah yang telah pun disusun oleh para ulama, terutamanya ulama tasawuf. Kau jumpa ulama fiqh tak jumpa cara dia. Dia pun tak mengajar cara tu, dia mungkin tahu tapi dia tak ajar cara tu. Jumpa ulama yang lain pun tak jumpa cara. Nak jumpa cara dia kena jumpa ulama tasawuf. Kalau kita rajin baca kitab Imam Al-Ghazali, di situ ada banyak panduan cara-caranya, dijelaskan satu persatu oleh Imam Ghazali. Tapi cabaran pada zaman Imam Ghazali tak sama macam cabaran pada hari ini. Itu pula masalahnya. Cabaran kita hari ini lain.
Zaman Imam Ghazali tak ada Facebook, tak ada media sosial. Kan? Zaman kita ni ada media sosial. Ini pun cabaran baru kita untuk macam mana kita nak membersihkan, sedangkan kita masih lagi terpesona ataupun dilalaikan dengan media sosial. Jadi kita cari ulama yang juga menggunakan media sosial tetapi dia boleh untuk itu. Sebab itulah jalan pembersihan, jalan tazkiyatun nafsi ini mengikut zamannya, berdasarkan keperluan ulama-ulama pada zaman tersebut. Zaman sekarang ni agak susah untuk kita dapatkan orang yang dapat. Jadi kita gunakan kaedah apa? Kaedah mencari jodoh. Kaedah mencari jodoh. Dengan solat istikharah. Hantar wakil. Dan sebelum solat istikharah, okey, dah dapat solat istikharah, nak masuk Minang pula. Nak masuk Minang kena hantar wakil. Tak boleh kita pergi, saya nak pinang anak awak, tak boleh. Perempuan pun macam tu juga. Kalau suka dekat lelaki, kena hantar wakil pergi pinang lelaki tu. Dua-dua boleh. Lelaki boleh hantar wakil untuk pinang perempuan, perempuan pun boleh hantar wakil untuk pinang lelaki. Dua-dua ni boleh. Yang penting wakil, dilantik wakil. Jangan sendiri pergi. Jadi di sini ramai wakil ni. Tapi bukan untuk pinang perempuan. Nak cari, tolong cari untuk guru. Ya. Wakil nak sampaikan, nanti dah ada ni seorang hamba Allah ni, isteri fulan tuan, dia berhajat nak berguru, nak bersihkan hati. Tuan setuju? Boleh. Dia tanya dulu, ketua cakap boleh je. Orang tu kat mana tinggal dia, anak siapa, dia belajar mana, sebelum ni dia guru dengan siapa. Nak kena tahu juga tu. Panggil Wahabi nanti banyak soal lagi. Jadi itulah sekadar untuk kitab Penawar Bagi Hati. Ada soalan tak tentang kitab? Baik, kalau tak ada kita baca sedikit maulid ringkas. Lalu kita akan bangun sama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Nak buka teks dah, bateri pun dah habis. Tak apa, kita baca. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. ولما تم من حمله أمي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم نور لا يوجد ثقال بطن أمه صلى الله عليه وسلم فوضع صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا يتلألأ صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم واهدنا بنور الفهم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على مولانا محمد النور الملهم بالنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمين سؤال رب نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Minta yang dah ada nama minta cop je. Yang belum ada ni polisi lah copnya. Okey, yang baik dulu kita ada jamaah sikit. Kita ada jamaah insya-Allah. Yang baru yang tak ada buku boleh hubung saja kerana yang buku kalau nak buku kita ada. Thank you. Pengumuman tambahan. Siapa nak ceritakan belakang tu dia sendiri. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.